masalah dunia. So dia jadi satu masalah yang baru dan kerajaan kena mengubah dasar berdasarkan keperluan semasa ini. Okey, kita tak boleh benarkan pekerja untuk meninggalkan negara. Kita kena kontrol kawalan human ni kan, pergerakan manusia. So minta maaf lah yang petanya tadi, siapa nama dia? Nozilawati Joseph. Nozilawati minta maaf lah, sorry to say. Dasar kerajaan memang kita memang terpaksa ubah-ubah mengikut keperluan semasa. So there's no way nak kata minta maaf. Kita memang tak apa nak kata, tak akan mengekalkan dasar tu selama-lamanya. And immigration memang satu jabatan yang sangat dinamik. Dasar tu memang akan sentiasa berubah. Dasar pengambilan, dulu tak ada program rekalibrasi, sekarang dah ada program rekalibrasi. Kalau semua orang tahu, okay, immigration memang banyak sangat program-program. Why? Untuk mengatasi masalah-masalah perubahan ni. Ada 6P, ada Back for Good, ada dia ada banyak. So berkenaan dengan pekerja lari tadi, refer tu soalan nombor 1 tadi ya. Okay, poin nombor 3 ni tak ada nama daripada Facebook ni. Okey, tapi ada soalan, pelancong yang masuk sebagai pelancong bolehkah memohon sebagai pekerja asing? Okey, dia masuk sebagai pelancong. Okey. Yang masuk foreigner yang masuk sebagai pelancong tu, kita bagi dia pas lawatan sosial. Kalau semua orang biasa dengar pas pelancong, that is short form dia is PLS lah, pas lawatan sosial. Okey, pemegang pas lawatan sosial kalau nak ikutkan memang tidak dibenarkan untuk bekerja lah. Tetapi ada juga, ini berdasarkan dasar jugalah ni. Okey, ada juga dasar-dasar yang satu ketika menetapkan boleh di-convert, boleh kepada pas pekerja, tetapi hanya di certain sector. Bukan semua. Adalah dasar-dasar tu. Saya tak nak cerita sangatlah berkenaan ni, nanti ramai-ramai pula yang menyerang Jabatan Immigration pula kan. Tapi yang ramai yang tahu adalah maid, tapi dia kena masuk, dia bukan ada dekat sini duduk lama-lama kemudian dah overstay ke apa, kemudian tiba-tiba nak kerja. Tak, adalah syarat-syarat yang membenarkan pas lawatan sosial ditukar kepada pas lawatan kerja sementara. Termasuk juga anak kapal nelayan. Anak kapal nelayan kalau nak ikutkan, dia orang masuk dengan pas lawatan sosial, tetapi adalah kebenaran daripada Jabatan Perikanan. Dia ada syarat-syarat dia. Senang je immigration ni, dia ada syarat, penuhi syarat on. Kalau tak penuhi syarat, balik. Itu je. Okay, puan, daripada Zahir Kha ni. Okey, dia punya soalan, di COVID-19 pandemik ni, warga asing yang ada permit dah boleh balik kampung, dan boleh ke dia masuk Malaysia lagi? Okey. Dia masuk, so dia ni balik. Alright. Okey. Dalam masa, we call it masa PKP ni lah kan, masa COVID ni, semua pekerja asing ataupun semua siapa-siapa sajalah, tak kata pekerja asing, orang Malaysia pun boleh meninggalkan negara, tak ada masalah. Syarat dia apa? Mohonlah kan. Okey. Mohon kat mana? Dekat My Travel Pass. Okey. Atas kelulusan siapa? Kelulusan Ketua Pengarah Immigration. Dapat kebenaran nak tinggalkan Malaysia, tinggallah. And begitu juga sesiapa nak masuk Malaysia. Nak masuk pun kena minta kebenaran, kena mohon kebenaran melalui My Travel Pass. Jadi yang penonton-penonton kat luar sana, bolehlah war-warkan, silalah melayari portal Jabatan Immigration. Ada banyak urus niaga yang ditawarkan oleh jabatan secara online, dan banyak information juga dapat dekat portal. So kita memang war-warkan dalam portal immigration.
kita menggalakkan semua layarilah, okey, boleh naik rating sikit student, please, we ada ramai ni kan, bolehlah masa lepas ni masuk portal Jabatan Immigration lah. So nak siapa-siapa yang nak meninggalkan negara, yang nak masuk negara, dia kena mohon melalui My Travel Pass. Okay Puan, soalan terakhir daripada Zulhairi. Okay, soalan berkaitan Bukit Malut, Langkawi. Okey. Kenapa kemasukan pendatang asing terlalu aktif di sana dan tiada pemantauan sehingga kini? Bagaimana ianya boleh berlaku dan apakah pihak immigration tahu berkenaan perkara inilah? Saya pun baru tahu. Ya, soalan ni siapa Zuhairi ni? Saya rasa macam tahu je Zuhairi ni kan. Okey, Bukit Malut Bukit Malut adalah satu isu yang kita kata, nak kata macam mana, sebenarnya dia dalam pengetahuan jabatan, dia dalam pengetahuan agensi penguatkuasa. Tetapi iyalah perkara ni recently baru dibangkitkan, sedangkan this issue dah berlaku lama. Okey, untuk penguatkuasaan bukan sahaja immigration, dia bukan sahaja di bawah. Oh ya, ada lagi lah soalan tu. Ini santai je kan, FB kan, FB live kan, santai. Okey, bila orang cakap je pekerja asing, memang dia orang akan cakap immigration lah. Sedangkan tadi saya dah cerita agensi kawal selia tu berapa banyak lah agensi kawal selia. Jadi untuk satu-satu isu global, isu-isu apa tu yang melibatkan dasar, dia perlulah dihalusi, dia perlulah dibincangkan, dihalusi, bukan setakat peringkat Jabatan Immigration. Okey, agensi-agensi lain termasuklah di peringkat tertinggi dibincangkan, ada isu yang dibincangkan hingga ke peringkat kabinet, macam mana nak menguruskan pekerja asing ni. So unfortunately, fortunate or unfortunate, so kes Bukit Malut ni pun termasuk di dalam this category. Dia bukan immigration sahaja yang membuat keputusan, kita pergi rush Bukit Malut, ambil semua, buat checking, not as easy as that lah. Kami di Jabatan Immigration pun masih juga apa nak kata, aware, ada menunggu arahan dari masa ke semasa. Dan setakat ni ialah kita punya status pun macam penanya soalan tu lah. Nanti kita tengok perkembangan terbaru lah. Saya tak boleh komen on that. Saya hanya boleh share my own point of view sahaja. Okay. Puan, satu lagi soalan. Berkaitan pandemik COVID-19 ni, apakah langkah-langkah JIM dalam pengurusan pekerja asing, parti dan majikan? Oh, I like this question. Okay. Apakah tadi? Langkah-langkah. Okey. Langkah-langkah Jabatan Immigration Malaysia Okey. Jabatan Immigration Malaysia sebenarnya ada soalan lagi. Wah, lek-lek ayo, lek-lek kuku. Banyaknya soalan. Right. Okey. Jabatan Immigration Malaysia sentiasa proaktif dalam menangani isu-isu semasa berkaitan, terutama dalam tempoh pandemik COVID-19. Bila diumumkan PKP, before diumumkan PKP pada 18 Mac 2020, actually Jabatan Immigration telah pun membuat perbincangan macam how to handle this situation. Okey, antara jabatan yang mula-mula mengambil tindakan untuk menangani masalah ini. That's why ketika itu semua pintu masuk ditutup, macam mana kawalan dia. Okey, dan saya just nak share lah kan, masa tu walaupun dia PKP, kita tak beroperasi, tetapi di Jabatan Immigration sendiri hari-hari meeting. Sebab saya pun terlibat sekali hari-hari meeting, hari-hari untuk kita
bincang how to handle kan, macam mana nak menguruskan, macam mana majikan nak buat renewal sedangkan majikan nak buat lanjutan sedangkan majikan tak boleh pergi ke mana-mana ni kan. So dalam menurunkan keresahan majikan, terima kasih, kejap lagi dalam menurunkan keresahan majikan, keresahan pekerja asing, keresahan banyak pihak, the stakeholder kan. Jadi kita kena come up dengan solution yang sangat cepat. Maka banyaklah arahan-arahan semasa yang satu Malaysia ni semua ni dapat arahan pentadbiran bagaimana nak handle pekerja yang nak pulang dalam tempoh PKP, yang nak keluar, pekerja yang nak masuk memang kita dah sekat tak boleh masuk, macam mana pula pengurusan pemegang-pemegang PAS kan, okey, macam mana nak bagi tahu dekat diorang how to handle. And 24/7 24 jam pegawai kita bertugas dekat MyGCC, bilik gerakan yang diinikan oleh MyGCC. 24/7 ada pegawai kita yang bertugas untuk menjawab telefon. Antara agensi yang paling aktif lah mendapat panggilan telefon dari satu dunia. Banyak isu sebab immigration mengeluarkan banyak PAS, banyak perkhidmatan lah. Okey, dan juga bagi pengurusan pekerja asing, ketika itu kita dah fikir dah macam mana kita nak menawarkan, nak beri perkhidmatan kepada majikan untuk renewal, sebab majikan tak boleh dapatkan perkhidmatan tu dekat tempat lain. Okay, we are the sole provider of renewal untuk lanjutan. So macam mana majikan nak come to us? How to facilitate majikan? So dari brainstorming, dari perbincangan, kita cakap okay, something must be done. Fortunately, alhamdulillah, Ketua Setiausaha Negara pada ketika itu mencadangkan norma baru perkhidmatan kerajaan dengan memperkenalkan atau empower apa yang Ketua Pengarah Immigration suka sangat, ayat yang disuka ulang-ulang, deal with the machine. Dia memang suka, okay, deal with the machine. Dia sangat suka. Itulah pencetusnya. And selepas dibuka lah, masa MCO tu dia buka, dah ditarik, bukan PKPB, dilancarkan projek rintis E2E, Jabatan Immigration Malaysia. Sebenarnya projek rintis tu dua jabatan sahaja, JPJ dan Jabatan Immigration Malaysia, tetapi rentetan daripada tu ada banyak perkhidmatan atas talian diperkenalkan. Itu baru kita start. And bila buka PKP dan majikan nak datang dapat perkhidmatan, ada pula STO, sistem temujanji online, dan majikan boleh dapat perkhidmatan dengan sistem temujanji online secara atas talian. Dia buat temujanji dan baru datang. So ni memang sangat famous lah STO ni. Kalau nak cerita lagi, dia ada banyak tau apa yang Jabatan Immigration dah buat. Baiklah Puan, kita faham. berehat seketika. Puan, jemput minum. Thank you. Ada lagi dua soalan. Ada dua soalan lagi. Okay, shoot. Soalan last. Okay Puan, kita teruskan dengan nama Facebook ni Adam Azam. Okey Puan. Soalan dia adalah, ni betul ke ni? Ni real lah ni? Ya. Bilakah sektor pembantu rumah akan dibuka? Sektor pembantu rumah akan dibuka. Dia bukan kita semua sektor-sektor ni dibekukan sementara sebab COVID ni kan. Tetapi sebenarnya sektor pembantu rumah, kalau nak masuk lah, kalau yang ini barulah sektor pembantu rumah akan dibuka. Tunggu pengumuman.
Pengumuman. Ya. The pengumuman bukan dari saya lah. Okey, tunggu pengumuman pembukaan semua sektor. Tetapi untuk yang dah sedia ada, macam yang saya umum tadi, yang nak masuk boleh mohon MTP, yang nak balik pun boleh mohon melalui My Travel Pass kan. Kalau nak untuk yang lain sektor, untuk pembekuan sektor tu tunggu pengumuman lah. I don't have the date. Tunggulah agensi pengurusi yang mengumumkan. Okey puan, last question. Daripada Saiful ni, kenapa dekat MHSE masih ramai pekerja asing yang masih bekerja walaupun mana? HE. MHHE. Yes. Okey. Walaupun masih ramai pekerja asing yang masih bekerja walaupun tiada pasport ataupun CIDB tulen. Ada aduan tetapi masih ramai warga asing. Okey. Dia cakap dah buat aduan Ya, teruskanlah aduan tu. Sebab setiap aduan nak tengoklah dia buat aduan di mana kan. Setiap aduan akan diambil tindakan oleh bahagian penguatkuasa. Kalau dia buat aduan dekat bahagian penguatkuasa lah, tak pasti pula dia tak detail tak cukup saya tak tahu dia buat aduan kat mana, kepada siapa, area mana, MHHE ni syarikat apa dan di mana. Jadi saya nak bagi tahulah dekat Saiful ni, silalah berhubung dengan Jabatan Immigration terdekat. Kalau ada maklumat berkenaan dengan aduan, boleh disalurkan ke datang sendiri dekat pejabat immigration, atau kita ada aduan SISPA melalui online lah. So boleh layari portal immigration ataupun Facebook immigration. Selalunya any posting memang akan ada link untuk sesiapa sahaja membuat aduan dan memberi maklumat. So Saiful, please sila go through this portal. Okay puan, this one is question yang bukan question lah, tapi ini saja pendapat lah. Okay, bolehkah puan memberikan pandangan berkaitan program PJJ UUM ni? Memandangkan terdapat sebilangan anggota JIM, iaitu Jabatan Immigration Malaysia lah, juga adalah pelajar UUM. Saya berbesar hati sebenarnya menerima program hari ni secara santai-santai kan, sejak ni kan, sebab to encourage sebenarnya. Saya tak pastilah viewers berapa sekarang, tetapi saya pasti ramai staff, ramai kaki tangan immigration juga adalah pelajar daripada UUM. And I came to know that UUM juga ada cawangan. Ada cawangan-cawangan yang ni adalah cawangan di KL. Di KL. Dekat mana tu? Dekat area Choket. Very good. So dekat dengan easily accessible. Okay. So untuk staff immigration dan mereka-mereka yang sedang melayari lah, silalah ambil tahu berkenaan dengan program yang ditawarkan oleh UUM, sebab ramai yang dekat sini minta saya bantu ataupun mengadakan program sebegini, tapi tak kena dengan timing. Actually kalau penglibatan daripada jabatan-jabatan khususnya untuk penerangan kepada pelajar, and then sini ada FB Live, dia punya viewers dia lebih terbuka. It's good. So saya sangat menyokong lah. Terima kasih kepada pengurusan UUM sendiri yang menjemput dan mengadakan program ni. Seterusnya saya pun nak jugalah buat promosi sikit ni. Boleh kan? Boleh. Dah jemput saya kan. Cakap panjang ni kan, sejam cakap kan. Okey, Jabatan Immigration sekarang ni memang sangat
sangat membuat promosi lah, sangat aktif untuk membuat promosi perkhidmatan atas talian, sebab kita tidak menggalakkan majikan ataupun sesiapa saja nak berurusan dengan jabatan untuk datang dalam tempoh PKP ni ataupun yang akan datang lah. Kita lebih suka kita menggalakkan majikan untuk membuat semua perkhidmatan secara atas talian. Dia lebih cepat, dia lebih mudah dan tidak melalui pihak ketiga. Okey. Macam Jabatan Immigration di bahagian pekerja asing, semua permohonan, semua urusan pekerja asing tu boleh dilakukan atas talian dari lanjutan hingga balik. Hingga kom. Nak buat SP, nak buat kom, boleh atas talian. Asalkan majikan ada ID. Kan? Ada ID EPLKS tu dengan jabatan. Boleh layari portal, boleh juga dapatkan perkhidmatan ataupun maklumat maklumat daripada FB bahagian pekerja asing, daripada FB Jabatan Immigration. So ada banyak maklumat kat situ, dan lepas ni pun kita akan share juga maklumat berkenaan dengan perkhidmatan atas talian ni. So stay tune, akan ada juga lagi perkhidmatan tambahan yang lain. So nak tahu, layarilah, jadilah ahli, please come forward majikan, berdaftarlah dengan Jabatan Immigration Malaysia. Okay, saya rasa ada soalan lagi ke? Tak ada. Habis dah kan? Okey, Puan, terima kasih kami ucapkan kepada Puan di atas perkongsian ilmu yang sangat berguna kepada kita di masa hadapan. Hadirin hadirat sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada tetamu khas jemputan kita pada pagi ini, dengan diiringi oleh Encik Syarul Nizam bin Zakaria, iaitu pengerusi program, untuk menyampaikan cenderahati, tanda terima kasih dan kenang-kenangan kepada Yang dihormati Puan Haslina binti Syamsuddin, penolong pengarah Immigration Malaysia selaku panel jemputan istimewa. Bersama kawan sapa menyapa, berpegangan tangan tepian halaman. Budimu Puan kami tak lupa, jadi kenang-kenangan zaman berzaman. Alam sebagai manusia kitalah yang menentukan untuk hidup di dalam keluarga serta masyarakat yang saling melengkapi, bantu-membantu dan hidup dengan penuh kerukunan ataupun sebaliknya. Oleh itu, sebagai masyarakat, sayogya bijaknya dalam sebarang tindakan supaya dapat memandu kita ke arah kebaikan menuju kesejahteraan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di lain masa. Terima kasih. Tengok gambar apa? Sekejap. Okeylah, dia good job. Masih mana? Aduh. Mana soalan? Oh, Fani. Yang payah ni, tak siapa-siapa dah nanya soalan tu kan. Soalan dari mana?